pernah membentangkan kertas kerja tentang RIBI, Rumah Ibadat Bukan Islam, di Majlis Keselamatan Negara. Sebab isu rumah ibadat haram ini adalah isu keselamatan negara. Kalau tuan-tuan tengok orang Hindu, dia punya penduduk dia di Malaysia ni lebih kurang 1.4 juta saja, daripada 1.7 juta semualah, termasuk mamak atau semua tu lah kan, lebih kurang 1.5 juta. Kalau kita tengok kuil dia, rumah ibadat dia mengalahkan masjid dan surau. Ya, umat Islam ni ada lebih kurang lebih pada 18 juta. Kita ambil angka tu. Ya, Hindu ni lebih kurang 1.5 juta. Kemudian Cina lebih kurang 6.5 juta. Umat Islam lebih daripada 18 juta. Sepatutnya dalam negara Malaysia ni, surau dan masjid kita lebih banyak daripada rumah ibadat yang lain. Tetapi kalau tuan-tuan tengok dari segi bilangannya, sebab kajian secara menyeluruh tidak pernah dibuat, tapi kita buat secara rambau saja. Ya, walaupun orang Hindu ni ada lebih kurang 1.5 juta, rumah ibadat dia ada lebih daripada 300,000. Surau masjid ni ikut angka Jatim lebih kurang 33,000 surau masjid dia di seluruh negara. Tak sebut ni. Ya, kalau tuan-tuan campur rumah ibadat orang bukan Islam yang lain-lain dan sebagainya, bilangan dia lebih daripada 500,000, 500,000. Maknanya kalau kita campur pun surau masjid 32,000 campur dengan surau-surau di sekolah, katakanlah campur lagi 20,000, lebih kurang ada 50,000 saja. Maknanya mereka ni lebih daripada 10 kali ganda lagi bilangannya. Saya dan perkara ni perlu dilihat secara serius. Saya daripada dulu cakap dah masalah ini okey. Dan isu dia sekarang ini oleh kerana bilangannya tak ramai, tapi rumah ibadatnya terlampau banyak. Dan banyaknya pula, kebanyakannya terletak di kawasan tanah kerajaan, bukan tanah dia. Saya nak sebut ni, tuan-tuan boleh tengok satu persatu, dan paling banyak sekali adalah di negeri sana. Kalau tak percaya, kita pergi buat kajian setiap daerah. Tuan-tuan pada kajian, pergi ke Ampang Jaya dan sebagainya. Saya ni bukan nak cakap banyak sangat lagi, tapi dah bagi cakap. Dah, kebanyakannya kuil-kuil haram ni, saya nak sebut tuan-tuan ni, yang berdaftar, tak berdaftar, kebanyakannya terletak di kawasan bukan kepunyaan mereka sendiri, tapi terletak di tanah-tanah kerajaan, tanah-tanah swasta dan sebagainya. Sebab itu bila kita nak ambil balik dan sebagainya, jadi isu. Akhirnya jadilah apa yang menimpa almarhum Adib sebagaimana yang berlaku di Subang Jaya. Sebab itu saya ucapkan tahniahlah di atas usaha tuan-tuan dan puan-puan ini, dalam menggerakkan. Mudah-mudahan ini menjadi satu gelombang untuk menyedarkan masyarakat di negara kita ini. Isu ini bukan main-main. Isu ini bukan main-main dan perlu dilihat secara serius. Saya tak pernah nak nyalahkan pihak penguatkuasa, MPKJ ke MPAJ ke dan sebagainya kan. Sebab di belakang ni tu orang politik. Ahli majlis dia dan adun ahli parlimen dia. Mereka inilah culprit dia. Betul. Nah, penguatkuasa ni dia terima arahan je. FRU dan sebagainya, tuan tengok je, dia terima arahan je. Tapi di belakang mereka ni adalah ahli majlis dan orang-orang politik ni. Dan mereka hanya mementingkan berapa undi yang dia dapat. Dia tak fikir pun soal masa depan. Jadi saya mintalah tuan-tuan dan perempuan, saya pujilah, saya ucapkan tahniah dia ada usaha tuan-tuan dan perempuan ini, supaya kita dapat mengawal sekurang-kurangnya. Apa yang sudah sedia ada ni, tuan-tuan payah dah, kita nak buat apa dah. Tapi sekurang-kurangnya pun pada sekarang ini kita dapat mengawal pertumbuhan. Dia begitu banyak macam cendawan lepas hujan ni, satu demi satu. Kalau tuan-tuan datang ke tempat saya boleh tunjukkan satu persatu. Daripada dulu kecil je, kita bantah dan sebagainya, tak buat apa pun. Akhirnya bila dah besar, tersegam begitu, tak boleh buat apa-apa dah. Jadi sekarang ni tuan-tuan dah buat satu langkah. Dia langkah ni begini je. Yang paling banyak ni Selangor, Perak, Negeri Sembilan. Kalau tuan-tuan tengok di Kuala Lumpur, kadang-kadang kita tengok berderet dalam satu deretan tu ada 7-8 besar-besar. Kenapa? Pertumbuhan tak ramai, penyembah dia tak ramai. Tuan-tuan pergi ke Kuala Lumpur, kat Sentul tu kan, saling berdekatan. Orang Islam kita diajar, kalau nak buat surau masjid pun kena ada karyah dia dulu, penduduk dia ramai dan sebagainya. Ini tak ada tu lagi, dia terbalik, bilangan tak ada dan sebagainya, pakai pacak je. Jadi sudah sampai masanya tuan-tuan dan puan sekalian, kita dah cakap banyak daripada dulu lagi. Cuma saya bukanlah dulu tak berani turun, tapi dah kajian apa tu, asyik WhatsApp aja semua sekali kan. Ada toki turun apa semua sekali kan. Dulu saya tengok YouTube je kan. Jadi saya kata pagi ni sebelum saya balik Terengganu saya datang je lah.
jumpa dengan tuan-tuan dan puan sekalian, sebab ini isu keselamatan tuan-tuan. Saya nak sebut ini isu keselamatan negara. Islam ni jelas okey. Islam ni, agama Islam yang saya belajar, yang saya faham, kita tak pernah menghalang hak orang bukan Islam, tapi biar berpada-pada. Tuan-tuan, Islam ni sentiasa memberikan keadilan kepada orang bukan Islam yang hidup dalam negara Islam. Tuan-tuan pergi kot mana pun, orang bukan Islam boleh hidup senang lenang di negara Islam. Tetapi orang Islam tidak boleh hidup senang lenang di negara orang bukan Islam. Tuan-tuan pergi ke India sendiri, umat Islam ada berapa juta tu, 140 juta lebih. Ini umat Islam tu. Ini tuan-tuan tengok kehidupan mereka kan. Saya nak sebutkan di India pun, kalau nak bina kuil dan sebagainya, bukan saja kena minta kebenaran dan sebagainya, mereka kena keluar sendiri. Di negara kita ni, kerajaan bantu. Punya baiknya orang Melayu ni. Ini kalau cakap baik ke bengok? Tak, pasal saya sekolah Cina. Dia beranggapan yang kita ni ikut-ikut ni, kita ni bodoh dan bengok. Saya sekolah Cina. Jadi saya rasa cukuplah kot. Nanti kalau saya cakap banyak dia panjang lah kan. Kita dah semalam isu kampung baru Cina, kemudian petang pula isu ni Ilin kan. Hari ni kat sini, maknanya isu kita ni bertambah-tambah hari ke hari, tak pernah habis. Letih kita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak sokong ni, tuan-tuan tak semangat, kami pun kadang-kadang letih juga. Dengan tuan-tuan semangat ni lah yang sekurang-kurangnya memberikan kami semangat ni untuk datang kan, bersama-sama, untuk bukan kita nak menafikan hak orang bukan Islam, tak ada sama sekali. Islam yang saya faham, yang kita faham ni sama sekali tidak menafikan, tapi biarlah berpada-pada. Kalau penduduknya tak sampai 1.5 juta, bilangan rumah ibadatnya mengalahkan masjid dan surau. Seorang kena lima orang satu kuil. Dan yang paling sedih lagi, orang tak ramai tapi ada kat situ kan. Macam kawasan tuan-tuan dan puan, saya dengar orang Islam berapa peratus kat situ? Ada berapa peratus? 80%, maknanya dia tak ramai. Dan saya yakin ada je yang berdekatan dengan dia boleh pergi kan. Tapi kenapa dan apa kita nak benarkan lagi satu demi satu muncul. Dan ini bukan saja di sini, di tempat lain pun sama je. Betul, saya ucapkan tahniahlah kalau tuan-tuan nak menggerakkan, dan pada masa yang sama Majlis Keselamatan Negara pun dah senyap isu sebegini. Dulu kita dipanggil, dia pun takut juga. Tak tahulah, itulah. Nah, apabila semua perkara dipolitikkan, inilah jadinya. Tuan-tuan kena fikir masa depan kita ni. Apa nak jadi dengan kita ni pada masa akan datang dan sebagainya lah. Saya cukuplah setakat ni. Saya rasa kalau tuan-tuan, isu ni memang isu yang sensitif. Sebab itu majlis tak boleh bertindak apa-apa pun. Majlis Perbandaran tak boleh bertindak apa-apa sebab dia belakang dia tu kan. Dan saya ucapkan tahniah lah kepada tuan-tuan dan puan. Kalau kita tidak tangani ni, benda daripada kecil ni, nanti membesar sampai tuan-tuan tak dibuat apa nanti. Ketika itulah tuan-tuan, apa kita nak jawab kepada anak cucu cicit kita ni? Kita telah melakukan satu dosa. Saya nak sebutkan sebuah negara yang agama persekutuannya agama Islam, penduduknya majoriti Islam, Melayu Islam, tapi negara kita dipenuhi dengan patung-patung dan kuil-kuil ini. Kita tak menafikan hak itu, tapi kena berpada-padalah. Sebab itu saya menyeru kepada pemimpin politik negara kita ini, terutamanya yang beragama Islam kan, kamu jangan main politik sebegini. Tak boleh. Kita kena bertindak atas nama hak dan kebenaran. Itu sepatutnya yang difikirkan oleh pemimpin negara kita ni. Bukan soal berapa undi yang dia dapat dengan membenarkan perkara-perkara sebegini berlaku. Dan kalau dibuat secara halal tak apa tuan-tuan. Di tanah dia sendiri, dia minta permit dan sebagainya. Ni tak ada. Pakai letak aja dan minta kita sahkan semua perkara-perkara ini. Mana ada sistem dalam dunia macam ini kecuali di negara kita. Terima kasih banyak.